Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yusuf bin Ayub banyak sumbangannya, dari ketenteraan hingga keilmuan. Berani dan hormat, itu akhlaknya, agar membentuk kualiti insan. Datang pula Hasan Al-Banna, tinggi akhlaknya dengan berdakwah. Ilmu diberi sungguh bermakna, gigih usaha dengan akidah. Ahmad Ibrahim hakim kerjanya, satu keadilan sungguh utama. Berkongsi ilmu itu hobinya, semoga kukuh bangsa agama. Cekal berdakwah siang dan malam, merekalah tokoh tamadun Islam. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita nak mempelajari satu mata pelajaran yang cukup menarik, iaitu Pendidikan Islam tingkatan 5. Anda semua mesti ada tokoh yang anda semua kagumi, kan? Baik, hari ini kita nak belajar berkaitan dengan tokoh, tapi sebelum tu jom sama-sama kita saksikan profil guru kita. Alhamdulillah, baiklah, bersama dengan kita pada hari ini Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif, Guru Pendidikan Islam daripada SMK Perempuan Taman Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar Ustazah? Khabar baik, Alhamdulillah. Iman sihat? Alhamdulillah. Saya antara orang yang saya kagumi Ustazah lah. Oh, dalam hidup kita ada tokoh yang kita kagumi. Dan yang kedua, kita bersama dengan Ustazah Nur Asmawati Maddin, SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Apa khabar Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan Ustazah, bukan saya seorang je yang ada pada hari ini. Ada juga murid-murid kita yang nak belajar berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Boleh kita kenalkan mereka tak Ustazah? Boleh, Aiman. Baik, dipersilakan Ustazah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya harap semua yang berada pada hari ini sihat, Alhamdulillah. Okay, pada hari ini Ustazah tidak kesorangan. Ustazah bersama dengan anak-anak murid Ustazah. Yang pertama adalah Azrin Khairin. Lambai sikit Azrin. Sebelah Azrin adalah Adeline Khairin, pasangan kembar. Okay, kita ada Rita Syarliza, Fatin Insyirah dan juga Putri Liana. Kami semua dari SMKP Taman Petaling. Okey, tapi tadi saya nampak yang baca pantun ataupun sajak tu Ustazah, itu Adeline Adeline tu yang kat belakang tu. Pandai dia bersajak. Baik, tapi sebenarnya apa kaitannya sajak tadi dengan topik kita hari ini? Ada kaitan ke? Okey, Aiman, kita cuba tanya anak-anak murid Ustazah, apa kaitan pantun Adeline dengan pembelajaran kita pada hari ini? Pantun ya? Pantun. Okey, baik. Okey. Ada tadi siapa yang nak bantu Ustazah? Kita akan belajar tajuk apa tadi berdasarkan pantun Adeline tadi tu. Belajar bersungguh siang dan malam, kita bersama dengan tokoh Islam. Betul? Okey, tajuk kita pada hari ini, Aiman dan juga murid-murid di rumah, tajuk kita adalah keunggulan tokoh Islam tingkatan 5 dalam bidang sirah dan tamadun Islam. Okey, baik. Jadi Ustazah, boleh kita mulakan kelas pembelajaran kita pada hari ini? Boleh, Aiman. Okey, dipersilakan Ustazah. Okey, jom. Okey, anak murid Ustazah dah bersedia? Boleh angkat thumbs up sikit. Senyum hari ini. Okey. Semua dah bersedia? Okey, sebelum kita meneruskan dengan subtopik kita, sudahlah pasti kita kena menyatakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif kita yang pertama pada hari ini adalah semua yang mempelajari tajuk keunggulan tokoh Islam ini dapat menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh kita. Okey, yang kedua dapat menerangkan sumbangan tokoh dalam sejarah Islam. Dan yang ketiga, merumuskan iktibar daripada keunggulan tokoh.
Berapa tokoh-tokoh yang kita akan pelajari hari ini, Aiman? Hari ni kita nak belajar berapa tokoh, Zah? Berapa tokoh? 3 tokoh? 3 tokoh. Pandai, Aiman. 3 Okey. tokoh. Okey, kita lihat siapakah tokoh-tokoh kita yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, sebelum tu, kita ada nampak kat sini ada tokoh kita, ataupun kita katalah Aiman sebagai seorang guru, ustazah pun rasa macam tak layak nak membincangkan tokoh-tokoh hebat kita yang telah memberikan sumbangan besar dalam tamadun dunia dan juga khususnya dalam tamadun Islam. Okay, kita nampak di sini ada nama Salahuddin Al-Ayyubi, Hassan Al-Banna dan juga Ahmad bin Ibrahim. Tapi kenapa Ustazah letak dalam peta dunia? Ustazah nak uji Aiman dan juga anak-anak murid Ustazah. Di manakah tempat kelahiran ketiga-tiga tokoh ini kalau berdasarkan daripada kedudukan, nama dan juga warna peta yang Ustazah sediakan? Siapa nak bantu kita dulu, Aiman? Pilih-pilih yang kat belakang tu. Siapa nak cuba? Silakan. Boleh bantu. Kita di studio ni kan. Boleh bantu Abang Aiman juga. Adlin. Okey, Adlin. Silakan Adlin. Salahuddin ni dia lahir di Iraq. Okey, Salahuddin dia dari Iraq. Okey, seterusnya yang kedua Hassan Al-Banna. Siapa yang ingin mencuba? Ada yang nak cuba tak? Okey, Putri Liana. Hassan Al-Banna dari Mesir. Dari Mesir. Okey, bagus. Tahniah. Tajuk kita dah bersedia semua. Harap murid kat rumah pun boleh mengeluarkan buku, catatan dan juga pen untuk mencatat tajuk kita pada hari ini. Okey, ini adalah gambar wajah yang boleh dilihat pada tokoh kita yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, boleh juga lihat dalam buku teks. Muka surat berapa tu, Aiman? Muka surat 177, Ustazah. 177. Okey. Seterusnya tokoh kita yang kedua, ini gambar real Hassan Al-Banna. Okey, yang ketiga adalah Ahmad bin Ibrahim. Ini adalah permata-permata, bintang-bintang yang bersinar dalam tamadun kita. So anak murid kita pada hari ini, Aiman, yang ada dalam Google Meet dan juga di rumah, boleh terus mengkaji dan menjadikan ketiga-tiga tokoh ini sebagai sumber inspirasi supaya kita berjaya macam juga mereka bertiga. Okey. Kita tengok tokoh kita yang pertama. Okey, boleh catat. Tokoh kita yang pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, boleh seorang bantu Ustazah untuk baca riwayat hidup tokoh kita yang pertama? Okey, siapa nak baca? Siapa nak baca? Silakan. Okey, Azrin senyum kat situ. Okey, silakan Azrin. Nama penuh Salahuddin Al-Banna. Nama penuh Salahuddin Al-Ayyubi ini ialah Yusuf bin Ayub bin Shazi. Baik. Dan tarikh lahirnya ialah 132 Hijrah dan meninggal pada 589 Hijrah. Okey. Dan beliau memegang jawatan sebagai pemerintah kerajaan Al-Ayyubiyah. Okey, bagus Azrin. Terima kasih. Okey, nama sebenar Yusuf bin Ayub bin Shazi, lahir pada tahun 532 Hijrah, 532, dan meninggal dunia pada tahun 589 Hijrah. 532 lahir, 589 meninggal dunia. Kemudian beliau adalah pengasas kepada Daulah Al-Ayyubiyah ataupun pemerintah kerajaan Al-Ayyubiyah. Okey, seterusnya kita tengok, kita juga melihat dalam riwayat hidup ini, murid-murid semua, kita melihat juga kepada ketinggian akhlak tokoh tersebut yang menjadikan mereka ini hebat, bukan sahaja dari segi ilmu pengetahuan, fizikalnya, strategi perancangan dan sebagainya, tapi dari segi akhlak juga kita patut contohi. Okey, yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi menghormati para ulama. Beliau sangat menghormati guru-guru yang mengajar beliau. Okey, yang kedua, berani mempertahankan agama. Okey, kat sini sebagai contohnya, murid-murid juga boleh membuat carian. Okey, Salahuddin ini terkenal sebagai seorang tokoh yang membebaskan Baitul Muqaddis ketika perang Salib. Beliau berjaya menawan Baitul Muqaddis tersebut. Okey, beliau juga yang ketiga, seorang yang prihatin terhadap kebajikan rakyat. Semasa zaman pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau sentiasa bersama rakyat. Ada hari dalam seminggu, ada 2 hari dalam seminggu, beliau akan bertemu bersama rakyat dan mendengar aduan.
beliau tidak membenarkan staf ataupun kaki tangan beliau pulang selagi mana aduan tidak dibaca dan juga diselesaikan pada hari tersebut. Okey, seterusnya guru yang tersohor ialah Ali bin Hasan bin Khubatillah bin Al-Asakir Ad-Damshiqi. Okay, itu adalah guru yang tersohor kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, seterusnya kita terus kepada apakah sumbangan besar yang disumbangkan yang telah diberikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kita lihat dalam bidang yang pertama adalah bidang ketenteraan. Okey, tengok yang pertama, beliau seperti mana saya sebutkan tadi, beliau telah membebaskan Baitul Muqaddis daripada penguasaan tentera Salib. Setelah 88 tahun, ya, di Baitul Muqaddis ni dikuasai oleh golongan Kristian, dan akhirnya dengan bantuan Allah SWT, dengan izin Allah SWT dan strategi kebijaksanaan Salahuddin Al-Ayyubi telah berjaya membebaskan Baitul Muqaddis. Seterusnya, sumbangan yang kedua adalah dalam bidang keilmuan. Okey, beliau berjaya mengembalikan semula pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam sistem pendidikan. Antara contohnya bila Salahuddin Al-Ayyubi menawan negara-negara jajahan beliau, negara tersebut seperti kerajaan Fatimiyah adalah berpegang kepada ideologi Syiah. Jadi ketika itulah Salahuddin mengembalikan pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam tawanan negara yang beliau ambil alih. Okey, seterusnya sumbangan dalam bidang yang ketiga adalah bidang pentadbiran. Okey, kita dapat lihat di sini beliau telah mengubah sebuah dewan di istana dengan menjadikannya sebuah hospital yang dikenali sebagai Bimaristan Al-Atiq dalam bahasa Parsinya. Sehingga kini pun ada. Okey, di mana hospital ini berada? Anak-anak ustazah boleh bantu? Kat mana? Daripada pembacaan kamu, di manakah hospital ini berada? Di Iraq. Hospital ini berada di Iraq. Okey, seterusnya kita lihat juga Salahuddin Al-Ayyubi menjadikan sebuah gedung ubatan. Okey, beliau sediakan bagi membolehkan ubat diagihkan mengikut grade yang ditetapkan kepada para pesakit. So inilah kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Antaranya yang kita belajarlah sumbangan ini dalam bidang ketenteraan, keilmuan dan juga pentadbiran. Okey, boleh semua? Okey, bagus. Okey, ada apa-apa tak yang anak murid ustazah nak kongsikan tentang Salahuddin Al-Ayyubi? Boleh angkat tangan? Okey, Rita, silakan. Fakta menarik Salahuddin yang saya jumpa ialah beliau merupakan seorang yang berakhlak mulia. Walaupun beliau seorang yang kuat, tetapi beliau tidak pernah mengambil kesempatan ke atas orang lain. Okey. Bagus, Rita. Okey, seterusnya bila kita dah belajar tentang Salahuddin Al-Ayyubi, tentunya kita akan menguji anak murid Ustazah ini, sama juga anak murid di rumah boleh juga mengisi ruangan di dalam peta bulatan ini. Okey, baik. Boleh kita teruskan, Ustazah? Okey, kita bagi peluang pada mereka dulu untuk catat. Kita belajar tadi tarikh lahir, nama penuh, tarikh meninggal dunia. Boleh isi dalam peta bulatan ini. Kemudian dah siap, boleh angkat. 4 orang, 5 orang ni angkat peta bulatan kamu. Okey, tengok sama ada mereka ni betul-betul ambil perhatian ataupun tak. Memurid di rumah pun boleh cuba juga, ya? Betul. Ada yang dah siap ke? Kalau ada yang dah siap, boleh terus angkat jawapan anda. Kita nak tengok siapa paling pantas dalam memberi jawapan yang Ustazah berikan tadi. Betul. Okey, 1. Semua sibuk ni. Okey, 1, 2, 3. Okey. Azrin dan Adlin, mereka ni 2 orang, so senang sikit. Okey, dah. Rita, okey, boleh dekatkan sikit dengan kamera. Kemudian Fatin Insyirah, bagus, tulisan jelas. Dan juga Liana, nampaknya Aiman. Di situ kita boleh lihat, ya, anak-anak murid ustazah dapat memberikan nama penuh dengan betul. Salahuddin Al-Ayyubi adalah Yusuf bin Ayub bin Syazi, lahir pada tahun 532 Hijrah dan meninggal pada tahun 589 Hijrah. Dan beliau juga seorang pemerintah kerajaan Al-Ayyubiyah. Semua ada, bagus. Kemudian sifat peribadi mulia Salahuddin Al-Ayyubi juga ternyata di situ. Berani mempertahankan agama, menghormati para ulama dan prihatin kepada
kebajikan rakyat. Ini yang murid-murid kita jawab dengan betul, Ustazah. Betul. Baik, kita nak sambung lagi. Itu baru seorang tokoh yang kita bicarakan. Betul. Ada lagi tokoh yang hebat yang akan kita bicarakan selepas ini. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Untuk segmen pada kali ini, Ustazah, apakah tokoh ataupun siapakah tokoh yang akan kita pelajari untuk segmen kali ini? Okey, jom kita lihat tokoh kita yang kedua. Okey, tokoh kita yang kedua bernama Hasan Al-Banna. Inilah tokoh yang hebat dalam dunia Islam. Banyak melahirkan ramai sarjana Islam yang terkemuka. Okey, jom kita lihat. Okey, nama penuh beliau adalah Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Lahir pada 14 Oktober 1906. Tarikh meninggal dunia pada 12 Februari 1949. Dan beliau adalah Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin, sebuah pertubuhan, sebuah gerakan dakwah Islam. Beliau adalah pengasasnya, ketuanya. Okey, boleh nampak semua anak murid Ustazah. Harap yang di rumah juga murid-murid semua dapat mencatat riwayat hidup tokoh kita yang kedua, iaitu Hasan Al-Banna. Seterusnya kita lihat juga ketinggian akhlak beliau. Okey, yang pertama, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, beliau juga memuliakan orang warak dan soleh. Okey, beliau yang kedua gigih menggerakkan usaha dakwah. Kalau tengok pada sejarah hidup Hasan Al-Banna, beliau banyak memanusiakan manusia. Ingin menjadikan manusia ini seorang yang hebat dunia dan akhirat. Kemudian beliau juga seorang yang berlapang dada apabila terdapat perbezaan pendapat. Kalau dapat lihat di slide Ustazah, Ustazah besarkan huruf-huruf yang depan tu, memuliakan M, so gigih G, dan juga B tu untuk berlapang dada, so MGB kalau murid-murid nak cepat ingat. Okey, seterusnya guru yang tersohor adalah Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna dan juga Syekh Muhammad Zahraan. Okey, itu adalah riwayat hidup tokoh kita yang kedua, Hasan Al-Banna. Okey, seterusnya kita lihat apakah sumbangan tokoh kita ini. Okey, yang pertama dalam hasil karya beliau. Okey, yang pertama adalah Muzakirah Ad-Da'wah wa Da'iyah. Okey, dalam buku ini dicatatkan beliau membahagikan kepada dua fasa. Fasa yang pertama, bab yang pertama adalah menceritakan tentang riwayat hidup beliau, dan bab yang kedua menceritakan tentang gerakan Ikhwanul Muslimin. Okey, seterusnya karya yang kedua adalah Risalah At-Ta'lim, di mana beliau mencatatkan arahan-arahan ataupun peraturan ketika ataupun telah menjadi ahli Ikhwanul Muslimin. Seterusnya Aiman dan juga anak murid sekalian, Al-Ma'surat yang kita selalu baca, yang selalu amalkan, himpunan doa dan zikir-zikir yang terdapat di dalamnya yang maksur, ya. Seterusnya dalam organisasi, beliau telah mengasaskan pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Okey, seterusnya murid yang masyhur. Hasan Al-Banna banyak melahirkan murid-murid yang masyhur. Okey, iaitu Said Qutb. Okey, seterusnya Hasan Al-Hudaibi. Yang ketiga Yusuf Al-Qardawi, dan yang keempat adalah Mustafa bin Husni As-Sibai. Okey. Kalau kita lihat di sana, ya, anak-anak murid Ustazah mungkin ada yang mereka ni kenal ataupun pernah membuat bacaan kepada anak-anak murid Hasan Al-Banna. Okey, ada tak sesiapa yang nak kongsi tentang nama-nama yang telah menjadi murid masyhur kepada Hasan Al-Banna? Okey, ada sesiapa yang pernah membaca riwayat hidup, sumbangan dan sebagainya? Siapa yang nak cuba? Fatin? Senyap tadi-tadi? Okey, Fatin. Okey, siapa tokoh yang pernah awak baca anak murid kepada Hasan Al-Banna? Tokoh yang saya baca ialah Yusuf Al-Qardawi. Okey, bagus. Nama sebenar beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Beliau dilahirkan pada tahun 1926 dan
beliau merupakan seorang cendekiawan Islam yang terkenal di Mesir. Beliau merupakan Ketua Majlis Fatwa dan Penyelidikan Eropah dan Presiden Persatuan Ilmuwan Islam Antarabangsa. Okey, bagus. Fatin, maksudnya Fatin ni membuat kajian tentang Yusuf Al-Qaradawi, bukan sahaja ulama Mesir tapi beliau adalah ulama untuk dunia Islam kita. Okey, ada siapa lagi yang nak berkongsi tentang anak-anak murid Hasan Al-Banna? Okey, pada melalui pembacaan ustazah, keempat-empat anak murid Hasan Al-Banna berasal dari Mesir. Said Qutb, Hasan Al-Hudaibi, Yusuf Al-Qaradawi dan juga Mustafa bin Husni As-Sibai, keempat-empatnya dari Mesir. Okey, siapa lagi seorang mungkin boleh nak kongsikan tentang Said Qutb atau Hasan Al-Hudaibi atau Yusuf atau Mustafa bin Husni As-Sibai? Okey, okey Putri, silakan Putri. Putri baca apa Putri? Tokoh yang mana? Mustafa bin Hasan As-Sibai. Mustafa bin Husni As-Sibai. Okey. Nama penuh beliau ialah Syekh Dr. Mustafa Husni As-Sibai. Beliau lahir pada tahun 1915. Beliau menuntut ilmu di Universiti Al-Azhar di Mesir. Beliau juga berkenalan dengan Imam Hasan Al-Banna, Syekh Al-Am Al-Ikhwan Al-Muslimin di Mesir. Beliau mendukung revolusi Rashid Ali Al-Kailani di Iraq melawan Inggeris. Beliau meninggal dunia pada 3 Oktober 1964 pada umur 49 tahun. Okey, bagus Putri Liana, tahniah. Maksudnya anak-anak murid ustazah ni bukan sahaja mengkaji tentang tokoh yang kita pelajari pada hari ini, tapi mereka juga mengkaji tentang anak-anak murid Hasan Al-Banna yang memberi impak yang besar dalam dunia Islam. Okey, ustazah harap anak murid ustazah dalam Google Meet dan juga di rumah faham tentang tokoh kita yang kedua, Hasan Al-Banna. Okey, seterusnya kita dapat lihat di sini kalau fakta yang boleh ustazah kongsikan. Okey, Ikhwanul Muslimin merupakan pertubuhan yang bukan sahaja mempromosikan pemahaman tentang Islam melalui bidang spiritual dan rohani, tetapi pertubuhan ini juga merangkumi aspek sosial, ekonomi dan politik. Itulah Ikhwanul Muslimin. Okey, aktiviti kita pada hari ini. Okey, kalau kita lihat pada peta yang ustazah paparkan di skrin, okey, Hasan Al-Banna seminit boleh isi sebagaimana kamu isi peta bulatan tadi tentang tokoh Salahuddin Al-Ayyubi, kini tentang riwayat hidup Hasan Al-Banna. Okey, cepat-cepat. Tet. Okey, ini Hasan Al-Banna ni ustazah yang paling penting sekali kita tahu nama penuh, betul, kita tahu tarikh lahir, kita tahu jawatan dan juga murid yang masyhur. Dan yang paling penting sekali dia punya sumbangan ustazah. Betul. Okey, jadi ini paling penting. Kalau orang kata keluar soalan pun biasanya keluar macam itulah ustazah. Ya, antaranya adalah riwayat hidup, sumbangan ataupun iktibar yang boleh murid ambil dari tokoh tersebut. Okey, itu yang paling penting ustazah kan. Baik, jadi kepada murid-murid kita di rumah pun boleh cuba juga aktiviti yang kita buat pada hari ini untuk mengeluarkan seperti mana peta yang ustazah buat di bahagian hadapan ni, tapi murid-murid kita macam mana? Okay, ada yang dah siap ke? Boleh pamerkan jawapan anda? Okey, silakan. Baik. Okey, cuba cek dengan slide ustazah. Okey, mungkin Aiman boleh bantu semak jawapan anak-anak murid kita pada hari ini. Okey, sama tak? Nama penuh Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman. Betul. Okey, lahir pada 14 Oktober 1906. Betul. Jawatan Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Ya, betul. Murid yang masyhur antaranya adalah Said Qutb dan juga Yusuf Al-Qaradawi. Baguslah. Murid-murid kita dapat memberikan jawapan yang betul ustazah. Okey, seterusnya kita lihat di sini. Okey, tadi kita dah belajar tentang fakta-fakta yang memang murid kena menghafaz dan mengingat. Kini kita tengok pada soalan yang kedua ustazah bagi ni. Okey, ini kita nak teroka kemahiran berfikir murid-murid ni untuk orang kata diadaptasi dalam kehidupan yang sebenar. Okey, anda dilantik sebagai ahli jawatan kuasa biro dakwah di masjid tempat tinggal anda. Ini mungkin Aiman mesti power boleh jawab ni. Okey, cadangkan aktiviti yang dapat dilaksanakan demi kelangsungan usaha dakwah Islam. Okey, kalau anda seorang AJK masjid, sebagaimana tokoh-tokoh kita orang yang mempertahankan Islam, yang memperjuangkan agama. Okay, kalau kamu biasalah kan tempat kita jadi biro remaja ke kan. Jadi macam mana kamu nak buat? Apa yang kamu boleh buat? Apa aktiviti yang boleh kamu cadangkan? Okey. Siapa nak cuba?
Ada tak yang ada idea? Okey, silakan. Azrin, silakan. Saya akan mencadangkan aktiviti keagamaan di masjid supaya setiap jemaah di masjid dapat meningkatkan keimanan dalam diri masing-masing. Contohnya, menganjurkan majlis Isra' dan Mi'raj. Oleh itu, kita hendaklah mengaplikasikan kepakaran kita sebaik mungkin dengan perkara yang bermanfaat agar agama Islam dapat diperjuangkan oleh golongan muda. Hebat Azrin. Azrin hebat. nak mencadangkan aktiviti-aktiviti keagamaan seperti hari-hari kebesaran dalam Islam. Antaranya Isra' Mi'raj, Maulid Rasul dan sebagainya. Okey, seorang lagi yang senyap dari tadi, Rita. Rita, ada tak aktiviti yang mungkin awak nak kamu nak laksanakan jika kamu adalah orang penting dalam masjid, nak menggerakkan masjid sebagai lambang syiar Islam? Okey, apa Rita? Saya akan mencadangkan aktiviti kemasyarakatan seperti mengutip derma. Dengan mengadakan aktiviti ini, kita dapat mengajar orang ramai menyertai bandar-bandar dakwah untuk meningkatkan keimanan masyarakat umat Islam. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mengiatkan diri untuk menyertai aktiviti-aktiviti dakwah agar imej umat Islam terpelihara. Okey, bagus Rita. Maksudnya Rita ni dia nak support Azrin. Azrin tadi nak buat aktiviti kemasyarakatan, agama tadi. Tapi kena ada duit. Tapi kena ada duit. Tak ada duit, tak Macam boleh mana nak buat. program, kan? Jadi maknanya saya nampak mereka ni bila dah masuk universiti satu hari nanti, InsyaAllah. mereka mesti akan giat dengan aktiviti-aktiviti di universiti. Betul-betul. Terutamanya aktiviti-aktiviti dakwah. Baik, dan kita ada lagi seorang ni. Tokoh yang kita kagumi, yang kita nak contohi beliau, tapi kita berehat seketika Ustazah ya. Baik, para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Dalam kehidupan anda mesti ada orang yang anda kagumi dan sudah semestinya anda akan tiru macam mana mereka hidup, dan yang paling penting tirulah benda yang baik-baik. Baik Ustazah, untuk segmen pada kali ini apakah yang Ustazah akan kongsikan? Kita beralih kepada tokoh kita yang ketiga, iaitu Ahmad bin Ibrahim. Nama sebenar tokoh kita adalah Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Lahir pada 15 Mei 1916. Tarikh meninggal dunia pada 17 April 1999. Mungkin Aiman pun tak lahir lagi time tu. Kan? Gelaran beliau adalah Profesor Emeritus Tan Sri Doktor. Dan pekerjaan beliau adalah seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan juga beliau seorang hakim. Itu yang boleh kamu ingat, pekerjaan hakim, seorang pensyarah, gelaran Profesor Emeritus Tan Sri Doktor. Sebagaimana juga dua tokoh kita yang tadi, kita juga melihat kepada ketinggian tokoh kita yang ketiga. Apakah ketinggian akhlak beliau? Boleh seorang bantu Ustazah untuk baca ketinggian akhlak tokoh kita yang ketiga. Silakan. Silakan. Boleh angkat tangan. Adeline. Silakan Adeline. Ahmad bin Muhammad Ibrahim ni, beliau suka menyebarkan ilmu. Beliau juga sering menjaga etika keadilan ketika mengendalikan kes perbicaraan. Bagus. Adeline, maksudnya Profesor kita ni, Profesor Ahmad bin Ibrahim, suka menyebarkan ilmu dari segi penulisan dan juga lisan, dan beliau ini seorang hakim. Sudah tentunya beliau menjaga etika keadilan ketika mengendalikan kes perbicaraan. Tahap pendidikan beliau, kita lihat ya, beliau seorang yang hebat. Kalau kita baca sejarah hidup tokoh kita ni, Ahmad bin Ibrahim ni, beliau ni seorang yang cerdik pandai. Kalau di sekolah beliau dulu, beliau membolot semua anugerah yang dicadangkan di peringkat sekolah, sehingga kan ya sekolah tersebut menghadkan seorang murid hanya boleh mendapat 3 anugerah sahaja. Kalau tidak, mesti tokoh kita yang ketiga ni dia akan dapat semua anugerah. Semua dia bolot. Seorang yang hebat, profesor kita ni. Beliau dan tahap pendidikan beliau beliau belajar di Victoria Bridge School Singapura, Raffles Institution juga Singapura, kemudian Raffles College di Singapura, dan juga
melanjutkan pelajaran lagi di peringkat yang lebih tinggi di University of Cambridge. Hebat Profesor Ahmad bin Ibrahim ini. Okey, kita lihat pula apakah sumbangan beliau. Kita lihat di sini, okey, hasil karya. Okey, murid-murid sekalian boleh tengok. Okay. Beliau menghasilkan buku undang-undang sebab beliau adalah seorang penggiat undang-undang, pengamal undang-undang. Okay. Menghasilkan buku undang-undang keluarga Islam di Malaysia dan family law in Malaysia. Okay. Seterusnya beliau pelopor jurnal hukum. Ini adalah hasil karya tokoh kita yang ketiga. Seterusnya, okay, beliau menghasilkan buku-buku berkaitan dengan undang-undang iaitu sistem undang-undang di Malaysia, Islamic Law in Malaysia. Okay, seterusnya dalam bidang kehakiman, okay, Profesor Ahmad bin Ibrahim ni seorang hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Syariah. Sebenarnya beliau ini, okay, beliau ni adalah seorang hakim pada awal karier beliau. Setelah itu beliau meletakkan jawatan dan menjadi pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa tersebut. So beliau ini adalah anggota panel pengasas kuliah undang-undang di UIAM. So ada kuliah Ahmad bin Ibrahim di UIAM. Kemudian beliau ini adalah pengasas dan penggubat enakmen Undang-Undang Islam, Hudud dan Qisas Kelantan pada tahun 1991. Okey. Seterusnya ada sesiapa yang ingin berkongsi tentang tokoh kita yang ketiga, Ahmad bin Ibrahim, sebelum Ustazah berkongsi fakta menarik tentang beliau. Ada sesiapa tak yang membuat pembacaan? Okey, ada? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Silakan. Boleh angkat tangan? Alright. Okey, kalau tak ada tak apa. Okey, lepas ni boleh buat carian di Google, membaca artikel yang Ustazah telah kongsikan ya. Kamu boleh baca, tengok siapa tokoh kita ni. Okey, beliau seorang yang peramah. Okey, lemah lembut, suka senyum dan berhemah tinggi. Okey, oleh sebab dia cepat mesra dengan sesiapa sahaja, saya tidak merasa kekok atau serba kekurangan bila berbual dengan beliau. Hingga saya terlupa buat seketika bahawa orang yang saya temui itu adalah bukan sebarangan orang. Daripada Profesor Saleh Buang. So beliau ini bukan orang-orang hebat kita ni Aiman, anak-anak murid sekalian, bukan saja hebat di medan ilmu, di medan jihad, tapi mereka ini memiliki akhlak yang mulia. Inilah yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak murid kita, supaya mereka ini memiliki sahsiah budi pekerti ataupun akhlak yang mulia. Kerana akhlak itulah membantu kita menjadi orang yang baik dan sentiasa akan melakukan kebaikan. Ni orang kata makin berisi makin tunduk kan Ustazah kan? Betul. Ni tidak kan, kalau makin berisi nanti makin pula menongak tak boleh begitu. Okey. Kita lihat kepada latihan kita tentang tokoh kita yang ketiga. Okey, semua bersedia? Anak-anak murid di rumah juga boleh bersedia. Ini kali ini tak ada peta-peta. Kita kena cari apa ada dalam teka silang kata ni ataupun kita panggil carian kata. Okey, kita boleh lihat di sini Ustazah bertanya tentang gelaran tokoh Ahmad Ibrahim, pekerjaan, tahap pendidikan, karya, tarikh lahir dan juga ketinggian akhlak. So boleh cari dekat perkataan tu, huruf-huruf tu. Okey, apa yang kamu nampak? Okey, siapa yang dah nampak tu? Siapa yang dah nampak? Okey, silakan. Gelaran dulu. Okey. Okey, Azrin silakan. Senyum je Azrin ni. Okey. Gelaran beliau ialah profesor. Okey, profesor kat mana tu? Apa dia Azrin? Oh, bunyi loceh. Okey. Okey. Okey Azrin. Gelaran beliau ialah profesor, berada pada baris ketiga melintang. Okey, tengok betul tak tu? Okey, hebat Azrin. Okey, profesor. Hebat. Profesor Emeritus tadi kan? Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Ibrahim. Okey, pekerjaan. Siapa yang nampak tu dekat carian kata tersebut? Siapa yang nak cuba? Apa ni? Tengok semua retak. Okey, Fatin. Okey, teruskan Fatin. Baris kedua, mendekat pensyarah. Pekerjaan? Pensyarah. Anda yakin? Yakin. Okey, selain pensyarah tadi yang Fatin pelajari tadi, beliau seorang juga hakim. Okey, bagus. Okey, tahap pendidikan. Siapa yang nampak tahap pendidikan di situ? Ada banyak tadi kan list. Okey, Putri silakan. Universiti. Di mana tu? Yang terakhir. Baris yang terakhir, betul ke? Okey, universiti mana tu? Putri. Universiti mana tadi? University of Cambridge. Okey, bagus. Okey, karya.
Karya. Okey, Rita, silakan. Seronok dia orang Okey. Jurnal hukum. Kat mana tu? Dekat Tengah? Tepi? dekat tengah. Okey. Dia sebaris. Dia sebaris. Kita terlihat betul tak? Okey, jurnal hukum. So, Profesor Ahmad Ibrahim, pelopor jurnal hukum. Okey. Tarikh lahir. Okey, Adeline, silakan. Hari lahir dia 15 Mei 1916. Okey, Kat bawah sekali. Okey, kat bawah sekali tengok betul ke tak tarikh lahir beliau, Adeline? Tarikh lahir beliau, tokoh kita adalah 15 Mei 1916. Okey, bagus Adeline. Okey, yang terakhir, ketinggian akhlak. Yang banyak tadi tu. Okey, yang mana satu yang awak nampak dalam carian kata ni? Okey, Azrin. Silakan Azrin. Nampaknya Azrin menguasai pentas carian kata. Okey, teruskan. Ketinggian akhlak beliau ialah adil. Betul ke? Baris ketiga terakhir melintang. Baris ketiga terakhir dari bawah lah kan? Okey, betul. Bagus. Sebab apa? Sebab tokoh kita ni seorang pengamal undang-undang, seorang hakim, sudah tentunya beliau akan bersifat adil. Okey, satu lagi. Aiman, satu lagi soalan kita. Ya. Aiman tolong baca, tolong Ustazah Saya baca. Okey. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad bin Ibrahim memberikan sumbangan yang besar dalam sistem undang-undang syariah di Malaysia. Terangkan dua sumbangan Ahmad bin Ibrahim. Cepat. Dua sumbangan je dari tadi, banyak-banyak tadi tu hasil karya, kan, kehakiman. Okey, apa sumbangan yang boleh kamu kongsikan dengan rakan-rakan yang lain? Okey, siapa yang nak cuba? Tekun nampak Fatin. Okey, Fatin, silakan Fatin. Tekun tu meneliti apa sumbangannya. Okey. Apa dua sumbangan yang diberikan oleh tokoh kita yang ketiga? Boleh cuba? Sumbangan Ahmad bin Ibrahim dari segi hasil karya, buku Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, seperti Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia dan Family Law Malaysia. Okey. So ada rakan-rakan lain yang nak cuba? Satu lagi. Rita, ada lagi bidang lain pula, sumbangan dalam aspek yang lain, kehakiman. Ada Ustazah. Okey. Menghasilkan buku-buku berkaitan dengan undang-undang di Malaysia, iaitu sistem undang-undang Malaysia dan Islamic Law in Malaysia. Okey, tahniah Rita dan juga Putri ke tadi Okey, Rita dan juga Fatin. Okey Aiman, nampaknya murid-murid kita ini alhamdulillah dapat mengingat riwayat hidup, sumbangan daripada ketiga-tiga tokoh. Yang tokoh kita yang ketiga pun mereka dapat membuat carian kata dengan baik dan juga dapat memberikan, menerangkan dua sumbangan yang diberikan oleh tokoh kita yang ketiga, Ahmad bin Ibrahim. Mungkin di sebalik kejayaan yang mereka dapat itu terdapat kesungguhan yang luar biasa yang mereka lakukan. Sebab apa? Mereka makan nasi juga, minum air juga. Tapi usaha yang berbeza. Tetapi usaha yang berbeza. Mungkin daripada sudut tidur, jam tidurnya. Kita tidur mungkin 8 jam. Dia tidur mungkin 2-3 jam je. Betul, Kan? Aiman. Baik, jadi kita dah tamat untuk segmen pada kali ini. Dan kita nak berehat seketika. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kita ada lagi perkara menarik yang akan Ustazah kongsikan selepas ini, Ustazah. Okey, baik, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM. Seronok kita belajar tentang tokoh-tokoh ni. Sebab apa? Memberikan inspirasi dan semangat untuk kita terus berjaya dan terus semangat untuk jadi orang yang bermanfaat, untuk jadikan manusia menjadikan manusia. Apa kata Ustazah tadi kan? Okey, baik, kita sambung lagi Ustazah. Untuk segmen kali ini. Okey Aiman, saya suka pada ayat Aiman tu, nak menjadi seorang yang dapat memberi manfaat. Walaupun tak besar pun tak apa, sedikit pun tak apa, asalkan kita memberi manfaat. Okey, seterusnya anak-anak murid Ustazah, okey, kita lihat di sini di skrin kita. Ada tiga tokoh. Okey, ada petak yang kosong. Okey, bolehkah anak-anak murid Ustazah
menulis jawapan pada petak yang kosong. Okey, kita lihat di sana pada baris yang pertama, Yusuf bin Ayub. Okey, Yusuf Salahuddin Al-Ayubi dah. Okey, jawatan beliau petaknya kosong dan juga ketinggian akhlak. Mungkin murid-murid boleh isi satu jawapan di sana. Kemudian sama juga seperti tokoh yang kedua, Hasan Al-Banna, jawatan dan juga ketinggian akhlak. Dan seterusnya Ahmad bin Muhammad Ibrahim juga, pekerjaan, apakah pekerjaan beliau dan juga ketinggian akhlak. Kalau pada ustazah, tarikh lahir dan juga tarikh meninggal dunia tu mungkin murid senang nak ingat sebab dia number. Betul. So macam buat macam nombor telefon ke dan sebagainya, dia boleh ingat. So kita lihat dia orang dapat ingat tak ketinggian akhlak ketiga-tiga tokoh kita ni. Jadi kalau buat nota macam ni senang ingat lah Ustazah kan. Maknanya bila kita buat kotak-kotak, buat warna-warna pula, jadi mudah untuk kita mengingati. Dan inilah yang akan ditanya dalam soalan nanti Ustazah kan. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi kepada murid-murid kita, dah ada yang siap ke kat rumah tu? Ada yang bersama-sama dengan kita untuk menjawab soalan ni Ustazah? Okey, siapa yang dah siap boleh tunjukkan jawapan anda. Okey, satu je. Satu jawatan dan juga satu ketinggian akhlak. Satu jawapan sahaja. Okey, silakan. Adeline. Okey, Adeline nampaknya sudah bersedia. Okey, Adeline, silakan. Jawatan Yusuf bin Ayub ialah pemerintah bagi kerajaan Al-Ayyubiyah. Okey, bagus. Dan ketinggian akhlaknya, beliau berani mempertahankan agama. Okey, bagus Adeline. Okey, seterusnya tokoh kita yang kedua, jawatannya adalah Rita. Okey, silakan. Jawatan Hasan Al-Banna adalah Mursyidul Am Ikhwan Muslimin. Okey, ketinggian akhlak, satu ketinggian akhlak Hasan Al-Banna. Memuliakan orang yang warak dan soleh. Okey, bagus Rita. Okey, yang terakhir, pekerjaan Ahmad bin Ibrahim. Okey, Fatin. Merupakan hakim mahkamah tinggi dan mahkamah syariah. Okey. Lepas tu beliau ketinggian akhlak dia menjaga etika keadilan. Okey, ketinggian akhlak beliau menjaga etika keadilan. Okey, kita lihat betul tak tu? Cuba Aiman semak, betul tak? Betul. Betul. Sama macam yang ditulis dalam buku teks kita tu lah. Bagus anak murid Ustazah. Harap-harap anak murid di rumah juga dapat mengisi petak kosong tersebut. Okey, seterusnya soalan yang santai-santai sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apakah persediaan anda jika anda seorang pemimpin ataupun untuk menjadi seorang pemimpin? Sebab mereka ni bakal pemimpin masa hadapan ni. Seperti mana yang Abang Aiman cakap tadi, bila masuk universiti, inilah pemimpin-pemimpin pelajar, pemimpin-pemimpin mahasiswa ke depan ya. Sebab mereka pun dah tingkatan 5, tahun hadapan akan melangkah kepada alam yang baru kan? Okey, apa persediaan kalian? Okey, siapa nak cuba? Okey. Right. Okey, Azrin, silakan. Saya hendaklah mempunyai tasiah yang baik agar saya dapat menjadi contoh teladan kepada orang di sekeliling. Maksudnya Azrin ni dia nak memperbaiki diri dia agar dia menjadi contoh kepada yang lain. Maksudnya kepimpinan melalui teladan. Okey, yang kedua, bersetujukah anda mengamalkan akhlak yang baik juga satu bentuk dakwah? Sebab ketiga-tiga tokoh kita ini hebatnya adalah pada ketinggian akhlak mereka juga. Okey, setuju tak anda? Okey. Fatin, setuju tak kamu? Serius je Fatin. Kalau kita tanya dia buat serius saja. Okey Fatin, anda bersetuju dengan pernyataan Ustazah? Setuju. Okey, setuju. Okey, kerana? Saya setuju. Setuju? Sebab bagi saya pemimpin merupakan cerminan untuk rakyat-rakyat dia. Okey. Jadi dia perlulah tunjuk satu contoh perangai yang baik, seperti dia perlu ada dalam setiap tindakan, berdisiplin dan sebagainya. Masa. Okey, bagus. Maksudnya Fatin, diorang ni semua pemimpin kelab koperasi dan sebagainya di sekolah. Jadi mereka nak tunjukkan akhlak yang baik, cerminan kepada barisan yang dipimpin oleh mereka. Itu saja Aiman. Okey, kalau kita lihat di sini, dah kita tanya pelbagai soalan, dah belajar ketiga-tiga tokoh. Apakah iktibar yang boleh diambil, yang boleh anda ambil supaya anda dapat amalkan, aplikasikan dalam kehidupan yang sebenar? Okey, siapa tadi yang sudah? Fatin dengan Azrin. Okey, Rita, Puteri dan juga Adeline. Apa iktibar yang boleh diambil? Cepat.
Okey, Putri silakan. Kita hendaklah berintizam untuk mencapai kejayaan di masa akan datang agar dapat menjadikan Islam yang cemerlang pada masa hadapan. Kena ada iltizam, kena ada konsistensi ataupun kita panggil apa? Istiqamah. Oh. Kalau tak istiqamah, kecundanglah kita di tengah jalan. Okey, seterusnya siapa tadi? Adeline. Okey, apa iktibar yang Alin dapat ambil daripada tokoh-tokoh ini? Tokoh-tokoh hebat ni. Kita hendaklah memanfaatkan ilmu yang ada dengan berkongsi dengan orang lain agar negara kita dapat sentiasa membangun. Okey, maksudnya kita kena berkongsi ilmu dengan orang lain, rakan-rakan kita yang lain. Okey, seterusnya Rita. Okey. Boleh cuba Rita? Kita hendaklah mempunyai sifat cekai dalam diri ketika menyebarkan dakwah. Supaya dakwah kita berjaya. Okey. Okey, Rita bagus. Maksudnya kita kena cekal. Supaya kita dapat mengetahui dan memahami agama Islam yang sebenar. Okey, maksudnya kalau kita tak cekal, kita pun akan mudah apa Aiman? Kita akan mudah dalam bahasa je kan? budak sekarang ni, mudah apa? Sentap. Okey. Seterusnya kita dapat lihat di skrin Ustazah, sama macam anak-anak murid Ustazah kongsikan tadi, kita naklah mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu. Itu yang penting zaman sekarang, zaman anak-anak kita ni kena menuntut ilmu dulu, sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Kita naklah bersifat cekal dalam menyebarkan dakwah sebagaimana Rita cakap tadi, sampaikan tadi, agar masyarakat ni memahami Islam yang sebenar. Dan juga yang terakhir, kita hendaklah berusaha menjadi insan yang berkualiti supaya dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Tak kisahlah lapangan apapun, asalkan ianya memberi manfaat. Okey, baik Ustazah. Mungkin kita nak minta rumusan sikit daripada murid-murid kita Ustazah. Okey. Ada sesiapa yang ingin memberikan rumusan pembelajaran kita pada hari ini dari aspek tokoh tersebut? Okey, kamu dah mempelajari riwayat hidup, okey, sumbangan, iktibar, sudah pun dikongsi tadi oleh rakan-rakan kita. Okey, mungkin Azrin nak berkata sesuatu, apa rumusan yang Azrin dapat ambil daripada tokoh pada hari ini? Azrin nak buat apa dalam kehidupan Azrin? Nak terus Saya dengan dapat mempelajari tokoh Islam dan semua akhlak tertinggi beliau, saya dapat mempraktikkan dalam kehidupan seharian saya. Okey, itu yang penting. Bagus. Itulah yang penting Aiman dalam kita menghafaz nak masuk ke Dewan Peperiksaan. Itu satu. Satu lagi yang paling penting, kita nak mengambil iktibar dan kita mengamalkan apa yang kita dapat daripada pembacaan kita berkaitan dengan tokoh-tokoh kita pada hari ini. Mungkin ada rumusan yang boleh Ustazah tinggalkan kepada murid-murid kita di rumah dan juga murid-murid kita di studio. Okey, rumusan Ustazah yang terakhirnya, kita ambillah iktibar, kita pilihlah tokoh-tokoh yang boleh jadikan sumber inspirasi dalam kehidupan kita. Antaranya yang kita telah pelajari tadi, ada 3 tokoh tersebut, Salahuddin Al-Ayyubi, Hasan Al-Banna dan juga Ahmad bin Ibrahim. Sebagaimana kata-kata Hasan Al-Banna, pentingkanlah masa, gunakanlah masa ke arah yang bermanfaat. Kerana masa tu kadang-kadang boleh tikam kita, kadang-kadang dia meninggalkan kita, kadang-kadang masa itulah yang membuktikan kita akan berjaya pada masa hadapan, insya-Allah. Tahu-tahu dah masuk tahun baru dah kan. Betul. Okey, baik. Betul, mungkin Aiman. bagaimana dengan prestasi pembelajaran murid-murid kita Ustazah? Okey, sebagaimana yang dapat kita lihat pada hari ini, anak-anak murid kita pada hari ini, saya yakin juga di rumah dapat memberi respon yang baik, dapat memahami tajuk kita pada hari ini. Mereka ini memang tip-top cemerlang. Di mana murid-murid kita Ustazah nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini Ustazah? Okey, sudah semestinya Aiman, murid-murid boleh melayari portal Sumberku untuk mendapatkan bahan-bahan isi-isi pembelajaran daripada website tersebut. Okey, baik. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Nadia dan juga Ustazah Nur Asmawati atas pembelajaran kita pada hari ini, dan terima kasih kepada murid-murid yang sporting menjawab soalan dengan baik, membuat latihan dengan berjaya. Tepuk tangan sikit. Alright. Dan juga terima kasih kita ucapkan murid-murid yang berada di rumah, jangan lupa jadilah manusia yang boleh menjadikan manusia itu seorang manusia. Itu bab kata Ustazah tadi, okey. Anda tertanya-tanya kan, siapakah tokoh yang anda kagumi? Nanti anda cari dan anda ikutlah kebaikan yang mereka lakukan. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.